Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-72 bersama dengan saya Umar Aziz. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-125. Kita telah tiba pada muka surat 125 pada perenggan yang kedua. Perenggan kedua kita telah baca dan hari ini akan bermula daripada perenggan yang ketiga. Namun kita akan baca balik tidak mengapa daripada awal fasal. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, fasal orang yang tidak bagus dan tidak baik bacaan Al-Fatihahnya. Lalu bagaimana suara saya sebelum saya mula? Saya risau suara saya sangkut-sangkut. Saya risau internet saya tidak baik, maka mohon maklumkan bagaimana suara saya. Adakah suara saya jelas ataupun tidak, mohon maklumkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila tidak dapat membaca Al-Fatihah, maka digantikan dengan ayat-ayat yang lain sebanyak bilangan ayat-ayat Al-Fatihah. Maka kita tahu surah Al-Fatihah pada waktu itu mempunyai 7 ayat. Bahkan kata Ibnu Allan dan juga kata para ulama fiqh mazhab Syafi'i, bukan sekadar kena sama ayat, namun pada waktu itu kena sama daripada sudut bilangan huruf. Berapakah jumlah bilangan huruf surah Al-Fatihah? Jumlah bilangan huruf surah Al-Fatihah maka adalah lebih kurang 125. Lebih kurang 125 jumlah huruf, termasuk dengan sabdu, termasuk dengan yang lain-lainnya. Maka sebab itu kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, bukan sekadar pada waktu itu kena sama bilangan ayat, 7 ayat kalau baca daripada surah yang lain, tetapi mestilah sama daripada sudut huruf anggarannya lebih kurang 125 huruf. Kerana ada 7 ayat yang mana ianya adalah pendek, dan ada juga ayat yang mana pada waktu itu ianya adalah tidak sama, pendek, hanya 50 huruf ataupun 70 huruf walaupun 7 ayat. Maka pada waktu itu dia hendaklah membaca lebih kurang 125 huruf dan lebih kurang 7 ayat. Kenapa mesti 7 ayat? Kerana Al-Quran menyebutkan tentang surah Al-Fatihah, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, dan sesungguhnya kami telah kurniakan kepada kamu wahai Muhammad 7 ayat minal mathani, yang berulang-ulang. Jauh sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Maka daripada sini kita nampak
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu dia mesti sama ayat dan minta sahabat-sahabat untuk tambah di situ mestilah sama huruf walaupun daripada surah yang lain. Apabila tidak dapat membaca Al-Quran sama sekali, dia tak dapat membaca Al-Quran sama sekali, maka dibawakan di sini beberapa sebab. Pada waktu itu dia tidak dapat membaca Al-Quran kerana baru masuk Islam, tak mempunyai waktu yang cukup untuk belajar. Ataupun nombor dua, kerana dia memang seorang yang tak boleh, dia seorang yang seorang yang tidak pandai, seorang yang tidak cerdik. Ataupun pada waktu itu tidak ada guru, ataupun tak ada Al-Quran yang dia boleh pelajari, ataupun apa jua keadaan, maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka digantikan dengan zikir-zikir. Dan kita pernah sebutkan beberapa riwayat tentang zikir yang bagaimana dan lain-lain. Apabila tidak dapat membaca zikir sama sekali, Fatihah tak boleh, surah tak boleh, mana-mana surah selain Fatihah, dan pada waktu itu zikir pun tak boleh, dan tidak ada waktu untuk mempelajarinya, maksudnya waktu dah nak habis untuk solat asar, ataupun pada waktu itu untuk solat maghrib dan nak habis waktu, maka cukup dengan dia berdiri sepanjang waktu kadar bacaan Al-Fatihah. Surah tak perlu. Contohnya pada waktu itu kadar bacaan Al-Fatihah berapa minit, ataupun pada waktu itu berapa ketika, maka dia berdiri pada waktu itu. Suara putus-putus. Ahlan. Dah check dah kat internet kita? Check jap. Okey. Lalu ramai yang kata suara putus-putus, lain sangkut-sangkut, lain tenggelam timbul juga petang ni. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lain sangkut-sangkut. Bagaimana yang lain? Saya baru perasan yang mana ramai yang kata tidak ada lain dan sebagainya. Bagaimana sahabat-sahabat yang lain? Putus-putus. Okey, semua kata putus-putus. Bagaimana? Sebab tadi saya cek dia punya upload taklah teruk sangat, lebih kurang 15. Jadi sebab itu saya teruskan juga. Dia punya Mbps 15. Suara putus-putus macam pagi tadi problem. Okey. Bagaimana? Masih lagi putus-putus. Adakah sahabat-sahabat dah cuba keluar dan masuk semula? Adakah dah cuba keluar dan masuk semula? Ataupun bagaimana? Mohon sahabat-sahabat keluar dan masuk semula. Lalu Ummu Usamah kata jelas. Terima kasih Ummu Usamah. Adakah lagi yang lain yang jelas selain daripada Ummu Usamah? Adakah yang lain ianya adalah jelas ataupun bagaimana? Okey. Okey, putus-putus. Laitun Afsar kata jelas. Alhamdulillah. Okey. Ramai yang kata putus-putus. Okey. Bagaimana? Okey, Wan Suhana, Wan Sulaiman kata okey. Okey. Lalu saya teruskan lagi sedikit. Kalaulah masih lagi putus-putus, nanti kita cuba lihat bagaimana. Sebab tadi saya dah tengok upload saya taklah teruk. Selalunya kalau 3 Mbps ke atas, selalunya okey. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita dah belajar dah ini sebenarnya 2 hari lepas. Tak boleh baca Fatihah, baca surah yang lain yang sama bilangan ayat dan huruf dengan Fatihah. Itu pun tak boleh, tak tahu apa-apa daripada Al-Quran, maka pada waktu itu bacalah zikir-zikir yang dia tahu. Kalaulah itu pun tak tahu, tak ada apa zikir yang dia tahu, walaupun Bismillahirrahmanirrahim, maka pada waktu itu dia sekadar berdiri. Dia mestilah sekadar berdiri. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, berdiri pun sekadar Al-Fatihah. Okey. Lalu dia dah selesai dah solat. Dia solat dalam keadaan berdiri sebentar tadi. Dia solat dalam keadaan berdiri. Lalu terima kasih Nur Hayati Abdullah kata seremban jelas. Terima kasih. Okey. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu ketika mana pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia dah solat dalam keadaan berdiri. Adakah solatnya dalam keadaan berdiri itu dia kena ulang ataupun tak perlu ulang? Kenapa? Bagaimana?
walau bagaimanapun jika ada waktu untuk belajar Al-Quran ataupun Al-Fatihah, maka solatnya harus diulang. Okey, kita tengok. Kata Imam Nawawi, tak boleh baca Fatihah, baca surah yang sama kadar ayat dan huruf dengan Al-Fatihah. Tak boleh itu, maka baca zikir. Tak boleh itu, maka berdiri diam sahaja untuk kadar Fatihah. Okey, orang yang berdiri diam untuk kadar Fatihah ni, adakah dia kena ulang balik solat dia ataupun tidak? Maka kata Imam Nawawi, kalaulah sebelum itu dia ada waktu untuk belajar dan dia tak belajar, kekurangan daripada dia, bukannya daripada apa-apa, kekurangan daripadanya. Contohnya dia dah masuk Islam 1 minggu, 1 bulan ataupun lebih, dan pada waktu itu dia tidak berusaha untuk belajar, mencari guru. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka solatnya harus diulang. Dia kena ulang balik solat tersebut kerana adanya waktu dan masa, namun dia tidak ambil peluang untuk belajar. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, namun jika mempunyai waktu maka solatnya harus diulang. Namun jika mempunyai waktu untuk belajar, contohnya sekarang ni bukannya waktu solat nak habis, masih lagi ada lebih kurang sejam, katakan sebagai contoh, ada sejam lagi. Lalu dia kalaulah dia fast learner, dia boleh belajar contohnya dalam tempoh 45 minit beberapa ayat daripada Al-Fatihah ataupun zikir-zikir yang tertentu, maka dia wajib belajar. Dia tak boleh terus Fatihah tahu, tak tahu, surah tahu, tak tahu, zikir tahu, tak tahu, okey, terus berdiri diam. Tak boleh. Kalaulah waktu solat tu masih panjang, contohnya ada sejam, ada 2 jam, kalaulah contohnya isyak ada beberapa jam, kata Imam Nawawi, jika mempunyai waktu untuk belajar, ada waktu untuk belajar, ada guru yang boleh mengajar, ada Al-Quran yang boleh dijadikan rujukan, maka wajib mempelajari surah itu. Dia tak boleh terus berdiri diam sampai bila-bila. Wajib untuk dia belajar surah Al-Fatihah, kerana surah Al-Fatihah itu ianya adalah wajib dalam solat. Okey. Lalu Umi Zaihadi kata nampak macam dah okey lain, alhamdulillah. Maskana Abu Bakar, okey, tak boleh komen, kalau komen terus hilang. Moga Allah permudahkan. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Okey. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, boleh tak seseorang itu kalau dia tak tahu Al-Fatihah, dia baca terjemahan Al-Fatihah dalam bahasa Melayu ataupun Inggeris ataupun contohnya Spanish ataupun Urdu ataupun contohnya Zulu ataupun Koza ataupun apa jua bahasa, boleh tak dia baca pada waktu itu terjemahan dalam solat menggantikan Al-Fatihah yang bahasa Arab? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sekiranya seseorang itu hanya boleh membaca Al-Fatihah dalam bahasa selain bahasa Arab dan tidak dapat membacanya dalam bahasa Arab, maka harus digantikan dengan bacaan-bacaan seperti yang kami jelaskan di atas. Tak boleh. Bererti tak boleh. Kalaulah dia contoh dia boleh baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada waktu itu Raja pada hari kebangkitan, dia boleh baca begitu. Maka adakah boleh diambil kira Fatihah macam tu? Fatihah dalam bentuk terjemahan? Para ulama sepakat mengatakan tak boleh. Sebab itulah diambil dalil kerana mesti dalam surah Al-Fatihah, maka pada waktu itu kalaulah seseorang itu tak boleh dalam satu lahjah, dalam satu dialek, maka dia kena baca dialek yang lain. Daripada situ datangnya qiraat 7. Ada kabilah yang tertentu dia tak boleh mengikut cara ini, tetapi masih juga bahasa Arab, maka dibenarkan pada waktu itu untuk baca dalam lahjah yang lain. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf, diturunkan dengan 7 gaya bahasa. Maka daripada sini kita nampak kerana pentingnya bahasa Arab itu tak dibenarkan terjemahan, dan daripada itu ditekankan hanya bahasa Arab. Lalu kalaulah dia hanya boleh terjemahan, bagaimana? Kembali kepada permasalahan yang kita dah baca atas tadi, tak boleh baca Al-Fatihah bahasa Arab, surah lain. Tak boleh surah lain, zikir ikut kadar anggaran huruf surah Al-Fatihah. Tak boleh itu
maka pada waktu itu hendaklah dia berdiri diam, dan kalaulah ada waktu untuk belajar, dia wajib dan mesti belajar. Dia wajib dan mesti belajar. Inilah persoalan yang Imam Nawawi tegaskan secara ringkas berkenaan tentang surah Al-Fatihah. Adapun furuk-furuknya di dalam kitab fiqh terlalu banyak. Terlalu banyak dalam kitab fiqh berkenaan tentang surah Al-Fatihah, tentang penerangan-penerangannya. Seterusnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala terus masuk kepada fasal bacaan surah. Apakah hukum membaca surah? Adakah wajib? Dan surah yang bagaimana perlu dibaca? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fasal, thumma ba'dal fatihati yaqra'u surah au ba'da surah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kemudian selepas selesai membaca Al-Fatihah, maka pada waktu itu bacalah surah. Kata Imam Nawawi, selepas membaca Al-Fatihah, bacalah surah yang lain. Maksudnya satu surah penuh atau sebahagian daripada surah yang lain. Dia boleh baca satu surah penuh ataupun sebahagian daripada surah. Apa-apa surah selain daripada surah Al-Fatihah. Apakah hukum membaca surah? Adakah wajib baca surah? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hukum membaca surah pada waktu itu adalah sunnat. Ianya adalah sunnat pada waktu itu untuk membaca surah. Membaca surah tidak wajib, membaca surah adalah sunnat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey. Apakah dalilnya bahawa membaca Al-Fatihah adalah sunnat? Kata para ulama fiqh, berdasarkan hadis yang hasan, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis riwayat yang ada dalam Musnad Ahmad, hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salla, melakukan salat raka'ataini, dua rakaat. Qara'a fihima, pada kedua rakaat itu Nabi membaca bi ummil Quran, dengan surah Al-Fatihah. Nabi SAW pada waktu itu membaca surah Al-Fatihah pada kedua rakaat tadi. Kata Abdullah bin Abbas, lam yazid alaiha, dan Nabi tak baca apa-apa pada kedua rakaat tadi kecuali Fatihah. Maka ini antara dalil, selain banyak lagi dalil-dalil yang lain. Maka daripada sini menjadi dalil yang wajib dalam salat hanyalah Al-Fatihah. Ada pula surah tidak wajib. Kalaulah seseorang itu dia salat, apa jua salat, fardu, sunat, nafil, pada waktu itu dia tidak membaca surah, adakah pada waktu itu dia berdosa? Tidak. Cuma dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Adakah batal salatnya? Tidak. Sebab itu membaca surah hukumnya adalah sunnat. Lalu kalaulah tiba-tiba pada waktu kita sedang solat fardu berjemaah, imam baca Fatihah aja, maka janganlah pula kita pada waktu itu sebut subhanallah, ataupun untuk wanita tepuk tangan, kerana pada waktu itu imam ni tidak. Kalaulah pada waktu itu imam terlupa membaca surah, teruskan rukuk bersama dengan imam, kerana hukum membaca surah adalah sunnat. Hukum membaca surah adalah sunnat. Dan juga ada beberapa lagi riwayat-riwayat yang lain. Ini adalah antaranya riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Begitu juga hadis riwayat Abu Hurairah yang pada waktu itu ada dalam Sahih Muslim dan juga Musnad Ahmad. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya pada setiap solat bacaan yang kami dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lebih daripada pada waktu itu Al-Fatihah, Ummul Quran, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka ini menjadi dalil bahawa pada waktu itu membaca surah pada apa jua jenis solat, fardu ataupun sunat, hukumnya adalah tidak wajib, hukumnya adalah sunat. Tak apalah, biarnya. Okey. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, lalu apakah hukum kalau ditinggalkan bacaan surah? Kata Imam Nawawi, apabila ditinggalkan, solatnya sah. Solatnya sah. Adakah kena sujud sahwi? Tadi sebut sunat, kan bukan ketinggal sunat kena sujud sahwi? Tidak, ini bukan sunat
ab'ad. Maka dan tidak perlu sujud sahwi. Tak payah sujud sahwi. Tak baca surah dalam solat, maka tak payah sujud, tidak perlu sujud sahwi. Tidak kisah sama ada dalam solat fardu ataupun solat sunat. Tidak pada waktu itu kena sujud sahwi. Tapi janganlah pada waktu itu kita langsung tak baca. Best ni, baca Fatihah dia boleh solat cepat-cepat, maka tak baca surah langsung. Jangan. Ianya akan menambahkan pahala. Kerana setiap satu huruf Allah bagi 10 pahala. Allah berikan 10 hasanah, 10 ganjaran. Dan siapakah daripada kita yang nak terlepas perkara itu, maka pada waktu itu jangan ditinggalkan. Bagaimana pula solat jenazah? Adakah bacaan surah dalam solat jenazah? Kata Imam Nawawi, tidak disunatkan membaca surah dalam solat jenazah. Menurut pendapat yang paling asah, yang paling kuat daripada dua pendapat. Kata Imam Nawawi, kenapa dalam solat jenazah tak ada bacaan surah? Kata Imam Nawawi, kerana solat jenazah ialah solat yang ringkas. Maka tak ada. Janganlah pula-pula waktu tu, kenapa dalam solat jenazah tak ada bacaan surah? Bukankah bacaan surah tu sunat? Dah belajar dalam kitab Al-Azkar. Dia pun pada waktu itu pergi baca surah selain surah Al-Fatihah. Maka tak ada. Tidak disunatkan. Tak disunatkan pun. Kalau buat tak dapat apa pahala. Tak disunatkan dalam solat jenazah pada waktu itu untuk membaca surah. Okey, manakah yang afdal? Adakah pada waktu itu baca surah yang pendek tapi sempurna, macam contohnya Wadduha, ataupun baca surah yang panjang tetapi pada waktu itu tidak keseluruhan surah? Mana satu yang afdal? Maka kata Imam Nawawi, kemudian boleh memilih sama ada membaca satu surah sampai habis. Dia baca keseluruhan surah. Wadduha, Alam Nashrah, Wattin, Inna Anzalna, Al-Falaq, An-Nas, Wal-Asr, Qul Huwallah. Baca satu surah penuh. Kata Imam Nawawi, kemudian boleh memilih sama ada membaca satu surah sehingga habis ataupun sebahagian surah sahaja. Terpulang pada waktu itu nak baca satu surah ataupun sebahagian surah. Nak baca yang bagaimana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, namun surah pendek lebih baik kerana lebih mudah dibaca daripada surah yang panjang. Apakah maksud dia? Okey, kalaulah seseorang itu di solat bersendirian ataupun sebagai imam, apakah bacaan yang paling bagus ketika mana dalam solat yang afdal? Daripada sudut harus, semua boleh. Pada waktu itu boleh baca sebahagian surah ataupun satu surah. Kalaulah sebahagian surah, sekurang-kurangnya adalah 3 ayat. Sekurang-kurangnya adalah 3 ayat. Sekurang-kurangnya. Kalaulah seseorang itu baca kurang daripada 1 ayat, maka dia tidak dikira membaca sebarang surah dalam solat. Contohnya surah ayat yang berada tentang hutang pada muka surat kedua terakhir surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum. Ayat itu, kalaulah dibaca ayat tu panjang satu muka, ayat paling panjang. Dia baca contohnya separuh muka surat. Adakah itu dikira sebagai kadar bacaan yang cukup dalam solat? Tidak, tak dikira. Dia bacaan kurang daripada 1 ayat tidak dikira sebagai membaca surah. Sekurang-kurangnya 1 ayat, sekurang-kurangnya 1. Tetapi sekurang-kurang yang afdal adalah 3 ayat. Kerana ada pendapat yang mana mengatakan wajib 3 ayat. Ada pendapat. Namun dalam mazhab Syafi'i tidaklah sampai wajib. Tetapi nak meraihkan pendapat-pendapat yang lain, sekurang-kurang yang afdal adalah 3 ayat. Sekurang-kurang sangat 1 ayat. Kurang daripada 1 ayat tidak dikira sebagai membaca bacaan surah selain Al-Fatihah dalam solat. Lalu kalaulah pada waktu itu timbul, mana satu yang lagi afdal? Nak baca seluruh surah ataupun seluruh surah penuh tapi pendek, dengan pada waktu itu nak baca bacaan panjang tetapi tebuk. Mana satu afdal? Ini kita bincangkan tentang afdal. Maka pada waktu itu afdalnya adalah baca satu surah penuh walaupun surah yang pendek. Itu daripada sudut afdal. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang lain sebab masa pun tak mengizinkan, telah menunjukkan 30 minit. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Minta maaf 3-4 hari ni saya memang ada di luar.
kerana saya ada program, ada kursus. Lalu mohon maaf kalaulah pada waktu itu internet tidak berapa baik, mohon maaf. Mohon maaf, moga Allah permudahkan, insya-Allah kita berjumpa esok jam 8 pagi dalam Hayati Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kali pertama join, jemput join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz. Mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.